علينا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Puan Rosniati binti Mansur bersama pimpinan Gema Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita ucap syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita dalam kuliah tauhid bagi membicarakan kitab Syarah Matan Ummul Barahin yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanusi berkaitan dengan sifat 20. Lebih dahulu juga saya ucapkan terima kasih atas ucapan tahniah kepada saya tadi dan juga dalam chat room saya mohon doa pada semua mudah-mudahan dengan berkat doa seluruh warga Gema Nur Iman memberi kekuatan kepada saya untuk memikul amanah yang baru di insya-Allah pada 25 hari bulan nanti akan melaporkan diri ke Putrajaya Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sebagai hakim rayuan satu tugas baru yang berat biasanya hakim rayuan ini kita akan bergerak ke negeri-negeri menjadi hakim rayuan di negeri-negeri yang mentauliahkan kita jadi daripada Putrajaya itu nanti insya-Allah prosesnya ialah yang pertama mendapatkan watikah daripada negeri-negeri daripada sultan ataupun raja-raja di negeri-negeri yang memilih hakim Mahkamah Rayuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia untuk menghakimi kes-kes rayuan di negeri-negeri. Dia begitu akan ambil masa sedikit dan selepas itu mungkin akan bergerak ke merata negeri untuk bertugas sebagai hakim rayuan. Apapun hadirin hadirat sekalian, kita balik kepada pengajian kita. Jadi memanglah apa yang ditanya sebentar tadi sebelum kita mulakan kuliah oleh Puan Puan Latifah kenapa susah nak faham ilmu tauhid sebenarnya kalau kita faham konsepnya tak adalah sesusah mana sebab Allah jadikan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya dengan qadar sepatutnya yang kita boleh faham cuma apa yang menjadikan kita susah nak faham ialah dalam ilmu tauhid ni banyak istilah-istilah sebab itu yang pertama sekali yang penting pada saya yang pertama niat kita niat kita belajar ni kata tuan guru saya dulu niat kita belajar ni kerana Allah tu dah betul lah yang kedua nak keluar daripada alam jahil nak keluar daripada alam jahil alam jahil ni maknanya kita tak tahulah nak mengeluarkan diri kita daripada alam kejahilan jahil supaya kita dapat ilmu dalam istilah kita ni bukannya maknanya kita pandai itu kita berilmu. Ilmu ni dalam istilah Islam ni adalah orang yang ada ilmu yang membawa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Membawa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya hakikat ilmu dalam Islam itu sebab tu niat kita tu kena betul Kita nak mengaji ni, nak belajar ni, nak mengeluarkan
diri kita daripada alam kejahilan, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengeluarkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat yang baik, ya, untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya lah, ya. Banyak lagi lah syarat-syarat untuk ilmu ni. Nak lama masa, nak kasih kepada guru, ya, supaya tidak durhaka kepada guru dan sebagainya. Banyak syarat-syaratnya yang ni lah, ya. Yang mustahak sekali tadi niat lah. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, kalau kita perasan, ya, para guru dan asatizah ini apabila nak memulakan kuliah, biasanya dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala. Pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulnya. Itu yang pertama lah, ya. Kenapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang layak dipuji. Hanya dengan barakah dan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jugalah baru dapat kita hidayah, ya, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memulakan dengan doa, ya. Subhanaka la ilma lana. Kalau hadirin hadirat perasan saya baca. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, Subhanallazi Allahumma salli ala sayyidina. Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu kami, ya. Kami tak ada ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Itu, ya, yang kita baca, ya. Yang guru-guru dan para asatizah biasanya membaca sebelum memulakan kuliah. Maknanya kita nak menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ni sebenarnya tak ada ilmu, ya, kecuali setakat mana Allah bagi faham, Allah beri faham kepada kita yang Allah ajarkan kepada kita. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkaulah Allah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Kemudian kita doa lagi, ya, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Itu semua doa-doa yang untuk memudahkan kita lah, supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, memberi kefahaman kepada kita, ya. Ini itu sebagai, mudah-mudahan sebagai pembuka jalan lah, pembuka jalan untuk kita dapat faham, apa yang kita nak sampaikan, dan kita sebagai orang yang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita. Kefahaman itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengaji bertahun-tahun, bertahun-tahun. Seperti mana cerita Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar, ya. Imam Ibnu Hajar ni ada dua, ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu lagi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Seorang terkenal dalam bidang hadis, seorang lagi terkenal dalam bidang tauhid dan juga fiqh, ya, fiqh, ya. Cerita Imam Ibnu Hajar ni dah mengaji bertahun-tahun lah, tak faham-faham, ya, tak dapat, ya, sampailah, ya, umur 40 tahun, diceritakan sampai umur dia 40 tahun. Ya, belajar tak faham-faham, ya. Pada satu hari, ini yang cerita air jatuh ke batu tu, ya. Dia nampak air jatuh ke batu, ya. Sampailah batu tu jadi lekuk, kan, berlubang batu tu, ya. Air menitis atas batu sampai batu tu berlubang, ya. Lama kelamaan bertahun-tahun batu tu berlubang, ya. Jadi Imam Ibnu Hajar dapat ilham, Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia, kalau batu yang keras ni pun air jatuh menitik setiap hari ni boleh jadi, ya, berlubang, ya, apatah lagi aku, katanya, ya. Itu menjadi satu azam. Sebab itu Imam Ibnu Hajar ni dia ambil batu kecil tu, dia masuk dalam mulut dia, ya.
dikumam, bukan ditelan, dikumam dalam mulutnya, ya, supaya mengingatkan pada dia untuk dia bersungguh-sungguh belajar. Bersungguh belajar. Dia ingat cerita air jatuh ke batu yang dia tengok sendiri tadi ni, ya. Itu sebenarnya cerita Imam Ibn Hajar ni, ya, sehinggalah dia jadi alim, ya, menulis puluhan kitab, menjadi imam, sehingga digelar imam, ya, orang yang hebat lah dalam mazhab Syafi'i, dalam apa ni, antara ulama tersyukur dalam mazhab kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi rujukan, ya, sehinggalah hari ini, yang kitabnya, ya, menjadi rujukan sehinggalah hari ini. Kitabnya yang menjadi kitab muktabar, ya, kitab-kitab yang besar, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar. Jadi hadirin hadirat sekalian, nak faham ni sebenarnya itulah syarat, ya, kata Tuan Guru saya, nak lama masa. Nah, dulu saya pun tak faham bab, contohnya dalam bab ta'alluq yang kita sedang belajar. Memang sukar untuk faham. Sebab apa ni, ta'alluq ni banyak pecahan, ya. Banyak pecahan. Cuma hadirin hadirat sekalian, apa tujuan? Kita balik kepada tujuan kita belajar ilmu tauhid. Apa natijah ataupun keputusan yang kita nak daripada mengaji ilmu tauhid ni? Yang pertama apa dia? Yang paling utama, nak mengenal Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mustahab. Nak mengenal Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita nak belajar ilmu tauhid. Macam mana kita nak belajar ataupun nak mengenal Allahu Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dapat membezakan Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah, nak membezakan dia dengan makhluk. Nak membezakan Tuhan yang mencipta dengan makhluk yang kena cipta. Bila kita, ini asas, ya. Dapat kita membezakan, ya. Ini dari segi pembahagian dia itulah, ya, pembahagian supaya kita mudah faham, ya. Dan apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tu sifatnya wujud, maknanya Allah Ta'ala ni wujud, ya. Sebab apa Allah Ta'ala wujud? Kita balik kepada hukum akal. Perbahasan hukum akal merupakan perbahasan yang terawal dalam ilmu tauhid. Ya, saya dah cerita panjang dulu bab hukum akal ini, ya. Mengapa hukum akal? Sebab akal yang waras sahajalah yang boleh membawa manusia mengenal penciptanya. Sebab mustahil sesuatu itu terjadi dengan sendiri. Apatah lagi alam yang begitu indah ini, ya, yang kita lihat siang dan malam, ya, yang terang, yang gelap, ya, yang cantik, yang hodoh, yang panjang, yang pendek, yang besar, yang kecil, yang dijadikan, yang kita nampak dan kita tak nampak, yang pernah kita jumpa, tak pernah kita jumpa, alam ciptaan, ya, Allah. Mustahil terjadi dengan sendiri. Jadi akal kita boleh buat keputusan. Alam ini tak terjadi dengan sendiri kecuali dicipta oleh suatu kuasa yang maha hebat, maha agung, ya. Ini akan mendatangkan dalam pemikiran kita, memang ada pencipta yang maha agung, yang wajibal wujud. Ini sifat wujud, maknanya ada Tuhan yang wujud yang menciptakan alam ini. Akal kita boleh terima, ya. Itu bab hukum akal. Kemudian barulah kita masuk kepada istilah-istilah yang tadi ni, yang sukar kita nak faham tadi, ya. Apa istilah dia? Jirim dan arad, ya. Ada jirim, ada arad, ada zat, ada sifat. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada sifat-sifatnya, ya. Mana mungkin ada sifat-sifat kalau tak ada zat, ya. Tak mungkin ada sifat kalau tak ada zat. Kalau tak wujud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana mungkin ada sifat qudrat, sifat iradat, ya, hayat, sama, basar, tak mungkin, ya.
Begitu juga dengan kalau kita bandingkan dengan makhluk pula, ada jirim, ada arad. Ada benda, ada sifat dia. Ini istilah-istilah yang mungkin membuatkan kita sedikit sukar untuk faham, tetapi insya-Allah boleh kita faham. Sekurang-kurangnya kita faham istilah-istilah itu membantu kita dapat lebih menyerap kefahaman dalam ilmu tauhid insya-Allah. Jadi kita mula dengan hukum akal, kemudian baru kita masuk dalam istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, baru kita masuk dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Ini yang sedang kita belajar. Kemudian mungkin apa yang Puan Latifah tanya tadi, kenapa sukar lagi nak faham, sebab banyak juga pecahan-pecahan. Pada saya pecahan-pecahan ini, contohnya kita pecahkan sifat 20 kepada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Istilah-istilah ini hanya sebenarnya kalau kita perhati hanya membantu untuk lebih faham lagi. Cuma secara keseluruhan yang saya sebut tadi, sebenarnya kita nak faham, nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah. Bila kita dapat faham hakikat makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian baru kita dapat faham hakikat pencipta. Contoh, contoh kita belajar sifat wujud. Bagaimana wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala? Nak faham wujud Allah Subhanahu Wa Taala, kita faham macam mana pula wujudnya makhluk. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan. Tidak ada pengakhiran. Kita makhluk ada permulaan, ada pengakhiran. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil tempat, tidak mengambil ruang. Kita faham tu maknanya kita kenal lah tu. Kita faham, kita pasakkan dalam hati kita. Maknanya kalau kita terbayang, kalau ada bayangan-bayangan ataupun lintasan hati yang jahat, yang lintasan yang dihasut oleh syaitan, yang nak mengatakan Tuhan tu begini dan begitu, maka dengan mudah insya-Allah kita tepis, sebab kita dah faham tadi. Allah Subhanahu Wa Taala wujudnya tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat. Bukan berwarna begitu, bukan berwarna begini, bukannya tinggi, bukannya rendah, bukannya besar, bukannya kecil, semuanya bukan. Sebab yang disebut tadi tu semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Yang mengambil tempat, makhluk. Yang mengambil ruang, makhluk. Yang putih ke, yang biru ke, yang hitam, yang kita nampak. Yang semua yang kita nampak dan yang kita boleh pegang, boleh rasa, boleh hidu, semuanya makhluk. Jadi bila kita faham begitu, ini membantu. Itulah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu lain, laisa kamislihi syai'un, tak ada bandingan, tak ada misalan nak dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu timbulnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Yang kita disuruh memikir ialah tentang memiliki kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang oleh Nabi kita untuk memikir tentang zat Allah, macam mana rupa zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab akal kita tak sampai. Akal kita tak sampai untuk memikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membantu kita nak memikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala ni hanyalah
dengan kita belajar sifat 20 ni lah. Ya. Macam mana zat Allah Subhanahu Wa Taala? Kita faham zat Allah Subhanahu Wa Taala ni sememangnya wujud. Wajib wujud. Kalau tak wujud, maknanya tak ada Tuhan, tak adalah alam ini. Akal kita boleh terima begitu. Ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni lah ya, yang kita faham, yang kita sembah ni, dialah yang menciptakan kita, dialah yang menciptakan alam ini. Ya. Walaupun kita tak nampak, tetapi kita faham begitu. Akal kita boleh terima begitu. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tak ada permulaan. Kenapa tak ada permulaan? Yang ada permulaan makhluk. Tuhan yang tak ada itu qidam, baqa. Tuhan yang tak ada pengakhiran. Yang ada pengakhiran pun makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ya? Bersalahan dengan segala yang baharu. Ya? Qiyamuhu binafsih. Ya? Berdiri dengan sendiri, tak memerlukan Tuhan yang lain. Ya? Tak memerlukan makhluk ya, yang lain. Kita, bahkan kitalah yang memerlukan dia. Ya? Wahdaniyah, tunggal. Ya? Sebab apa tunggal? Akal kita pun boleh terima. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tunggal, tidak berbilang? Kalau berbilang-bilang ni makhluk. Kalau ada dua Tuhan, nescaya Tuhan tu akan bergaduh pula, berebut kuasa pula. Kan mustahil. Akal kita yang ini ya. Jadi bila kita faham begitu, insya-Allah kenallah kita tu ya. Kenallah pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tak nampak ya. Jadi balik kepada macam mana nak faham ilmu tauhid tadi ni, insya-Allah yang bila kita faham begitu, kita belajar mengikut susunan dia, mengikut manhaj dia, ya, belajar sifat ya 20 satu persatu, yang wajibnya, yang mustahilnya, yang harusnya, dan insya-Allah ya, hadirin hadirat sekalian jangan bimbang ya, insya-Allah lama kelamaan insya-Allah kefahaman itu akan datang ya, sedikit demi sedikit ya, dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Jadi balik kepada ni ya, itu sedikitlah sedikit apa ni, mudah-mudahan kita dapat balik dapat sedikit gambaran umum mengapa kita belajar ilmu tauhid dan bagaimana kita nak mengisbatkan ya. Ingat balik nafi dan isbat. Kita nak menafikan tidak ada Tuhan yang lain, tak ada. Yang ada ya, hakikat yang sebenarnya Tuhan yang layak disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat nafi dan isbat ni, kenallah Allah Taala tu ya. Itu yang kita ucap dalam kalimah syahadah kita ya, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Memang tak ada Tuhan yang lain, itu maksudnya ya. Illallah, kecuali mengisbatkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, itulah satu-satunya Tuhan kita ya, yang kita sembah, yang kita berharap kepadanya ya, yang kita minta tolong dengannya ya. Ini ya. Jadi faham nafi isbat ini barulah ya, kemudian kita zikirkan setiap hari ya, yang sebagaimana yang saya kongsikan ya dalam kuliah yang lepas ya, bagaimana nak berzikir. Ini semua membantu insya-Allah ya. Ilmu tauhid yang kita belajar, kemudian kita garap pula dengan kepahaman berkaitan dengan nafi isbat tadi ni, dan kita lafazkan nafi isbat tadi ni ya, kalimah dalam kalimah zikir kita ya, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu ya, kita zikirkan setiap hari insya-Allah ya, dengan apa yang kita faham, kemudian kita lafazkan dalam zikir kita, insya-Allah masuk dalam hati kita ya, dengan di samping kita berserahlah berserah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebab semuanya dia ya, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak beri kita faham ataupun tak beri kita faham, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mustahak kita terus belajarlah, belajar
berusaha istiqamah. Ya. Kita usaha belajar, betulkan niat tadi dan terus istiqamah. Ya. InsyaAllah, ya, lambat atau cepat je. Ya. Mungkin ada orang yang cepat, ya. Mungkin ada orang yang lambat. Tetapi mungkin juga orang yang lambat itu bila dia nampak nanti, dia dapat nanti ni, kepahaman dia melebihi orang lain. Tak mustahil. Ya? Tak mustahil perkara itu berlaku. Ya? Jadi hadirin hadirat sekalian, balik kepada kita sampai kepada sifat ma'ani, ya? Kudrat dan iradat, dan kita dah sentuh berkaitan dengan ta'alluq kudrat, ya? Ta'alluq kudrat. Apa maksud ta'alluq tadi, ya? Iaitu fungsi sifat kudrat itu, ya? Bagaimana sifat kudrat itu berfungsi daripada penentuan, ya, yang dibagi dalam sifat kudrat ini dalam ta'alluq, soluhi qadim, tanjizi hadis, dan di samping itu ada pula qabdah, ya. Di tengah-tengahnya ada qabdah, ya. Ini pun sukar sikit kita nak faham, ya. Kita ulang sedikit lah, ya, berkaitan dengan ta'alluq kudrat ini, ya. Iaitu apa maksud soluhi qadim, yang patut dan layak. Ya, yang patut dan layak, yang ini penentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi, ya. Sejak azali lagi dalam perkara mungkin ini, ya. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan sesuatu ataupun tidak. Jadi sejak azali dulu lagi ni, ya, penentuan ini telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya, ya. Ta'alluq soluhi qadim. Ada 6 perkara yang disebut dulu ni, kan? Dalam ta'alluq ta'alluq sifat kudrat tadi ni, ya. 6 perkara yang berkaitan dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan perkara mungkin. Apa maksud perkara mungkin? Sama ada perkara itu ataupun sesuatu itu nak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Ini perkara mungkin, ya. Jadi tertakluk kepada 6 perkara tadi, ya. 6 perkara iaitu sama ada nak diwujudkan ataupun tidak, ya, berkaitan dengan wujud, ya. Wujud, kemudian warna, ya. Sesuatu ataupun apa barang yang makhluk yang Allah Ta'ala nak ciptakan. Sejak azali tadi dah ditentukan dah, ya. Sama ada nak diwarnakan dengan warna apa, ya. Macam baju yang saya pakai pada malam ni, ya. Warna purple, ya. Dia punya penentuan dia sejak azali dulu dah, ya. Sejak azali dulu dah, ya. Warna ni dah ditentukan, ya, sejak azali dulu lagi, ya. Sebelum lagi perkara mungkin itu diciptakan, ya. Itu maksudnya tadi ni. Ta'alluq soluhi qadim. Qadim bila? Sejak azali dulu, ya. Wujud ke tak wujud, warna dia macam mana, masanya bila, ya, dah ditentukan dah. Masanya bila, tempatnya di mana, arahnya di mana, ya. Dan qadarnya berapa, ya. Qadarnya berapa. Contoh, ya. Kita ambil yang ini yang disebut 6 perkara, ya, mungkin tadi ni. Wujud. Contoh, ambil contoh saya sendirilah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tentukan di azali tadi ni, bila manusia yang bernama Abbas ni nak diwujudkan di atas muka bumi ni, ya. Bila benihnya nak diciptakan, ya. Nak berlaku, nak diciptakan, nak diwujudkan tadi ni. Ataupun sama ada
manusia yang bernama Abbas tadi ni nak diwujudkan ke ataupun tidak. Ini yang ditentukan sejak azali tadi. Ini yang dipanggil ta'alluq saluhi qadim tadi. Pada masa azali itu lagi. Yang patut ke tak patut nak diciptakan manusia bernama Abbas ni. Ya, nak diwujudkan. Ya, itu yang pertama. Wujud ke tak wujud. Warna. Warna kulit lah maksudnya. Ya, mungkin warna macam mana kalau Abbas ni diwujudkan nanti ni, apa warna dia. Ya, warna tubuh badan dia. Ya. Kemudian masanya bila nak dizahirkan ke dunia ni. Bila manusia yang bernama Abbas ni nak diciptakan daripada benih bapa dan ibu ni disenyawakan yang berada di dalam rahim ibu ni bila? Ya, masa dia bila? Ya. Tempat contohnya, ya. Di mana Abbas ni nak dilahirkan. Semua dah ditentukan sejak azali. Ya. Arah, qadar, ya. Sesuatu yang perkara yang nak dikadarkan ataupun ditentukan, ya. Contoh qadar ni, ya, anak kita berapa orang, itu qadar lah, ya. Berapa qadar, berapa ketentuan, ya. Kita pun tak tahu kan, sebelum kita kahwin kita pun tak tahu berapa orang anak kita, tetapi penentuan saluhi qadim tadi ni waktu azali dulu lagi telah ditentukan. Itu maksudnya, ya. Itu maksudnya tadi berkaitan dengan ta'alluq saluhi qadim tadi. Kemudian ada qabdah di situ. Apa maksud qabdah? Satu lagi istilah. Qabdah ni maksudnya dalam genggaman Allah. Dalam tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qabdah ni saya dah terang panjang juga, ya, dalam kuliah yang lepas. Saya ulang sedikit lagi lah, ya, untuk memberi kita kepahaman berkaitan dengan qabdah. Qabdah ni maksudnya dalam genggaman Allah, ya, belum cipta lagi ni. Manusia bernama Abbas ni belum cipta lagi. Ya, di azali itu lagi, ya. Dalam qabdah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala tilik pula. Kalau jadikan Abbas ni sifat dia sempurna ke tak sempurna. Contoh, cukup ke tak sifat kaki, tangan, mulut semua, ya. Contoh, ini saya bagi contoh untuk mudah kita faham. Itu dalam tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum cipta lagi, ya. Belum cipta ni dia akan pergi kepada kejadian sebenar. Kejadian sebenar ta'alluq tanjizi hadis. Pelaksanaan sebenarnya, ya. Bila saya zahir ke dunia, ya, lahir ke dunia ni, itu tanjizi hadis, pelaksanaan yang sebenar dia, ya. Masa yang sebenar kita lahir, itu, ya. Tetapi di peringkat qabdah tadi ni, ya, selepas saluhi qadim tadi, selepas penentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada seseorang atau sesuatu benda atau sesuatu makhluk tu nak dijadikan ataupun tidak, Allah Ta'ala tilik pula, ya. Berkira-kira lah, seolah begitulah bahasa mudah kita, ya. Contoh, seseorang hamba Allah ni nak dijadikan cukup sifat ke tak cukup sifat, ya. Putih ke hitam, ya. Dalam perkiraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu adalah kudrat dan iradat dia, ya. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pengajian kita yang lepas, dalam Risalatut Tauhid, kalau tak silap saya ada bahas, ya. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak berubah qada kecuali dengan doa. Tanjizi hadis tadi ni adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ataupun kejadian sebenar. Ya? Contohlah, kejadian sebenar
1 hari bulan 1 tahun 2023 ya. Seorang hamba Allah ni dah ditakdirkan sejak azali dia akan accident, contoh. Ya. Hadis Nabi tadi sebut apa? La yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak berubah qada, tidak berubah pelaksanaan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan doa. Di sini memainkan tadi ni, dia balik kepada qabdah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya. Mungkin dengan berkat doa kita, tawakal dan doa kita kepada Allah, kita berdoa bersungguh-sungguh, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada musibah dan sebagainya, ya. Berlaku aksiden tu, ya. Aksiden tetap berlaku sebab dah ditentukan sejak azali tadi. Si Fulan ni 1 bulan 1 2023 dia akan aksiden, berlaku aksiden. Tetapi mungkin dengan sebab asbab doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin aksiden tu jadi ringan. Nampak ya? Itu ya, apa kaitan doa dengan qabdah tadi ni dalam genggaman Allah. Samalah juga yang saya beri misalan bila dah zahir tadi ni, ya. Kita dah zahir ke dunia, kemudian berlaku lagi ta'alluq tanjizi hadis tadi ni, ya. Manusia yang di peringkat dah zahir ke dunia sampai nak mati. Antara zahir dah lahir ke dunia dengan sampai nak menemui kematian, kita pun masih dalam qabdah, dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ditakdirkan seorang hamba, saya beri misalan yang lepas ni. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang hamba Allah ni koma. Ya, koma, ya. Pakai mesin yang ke hayat di hospital tu, ya, yang saya sebut yang lepas tadi. Ya. Nampak di situ sekali lagi, ya, nak menunjukkan kita ni dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tilikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada orang yang koma ni tiba-tiba dia punya jantung dia terhenti, ya, sebagai saya beri misalan, ya, dalam kuliah yang lepas, ya. Dia punya jantung dia terhenti, mesin tu jadi flat, ya. Denyutan yang apa ni di mesin tu, di TV tu jadi flat, ya. Flat, ya. Maknanya jantung dah terhenti, nadi dia dah terhenti, ya. Tetapi mungkin tadi nak kaitkan dengan doa tadi ni, ya, la yuraddul qada illa bihi. Waktu itu sebab kita dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Nak faham maksud qabdah tadi ni, ya, dalam genggaman, dalam tilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan barakah, mungkin ada 40 orang baca Yasin contohnya di pihak ahli keluarga kita, ya. Jiran tetangga kita tengah koma ni. Tadi dah terhenti dah mesin tadi tu, ya. Dengan barakah ataupun dengan apa ni doa, mungkin 40 orang, ya, baca Yasin, bermunajat, ya, solat hajat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disembuhkan kita, ya. Dengan itu tiba-tiba bila doktor ambil, ya, buat CPR, ya, buat CPR, berdenyut balik nadi tadi ni, ya, berjalan balik jantung kita tadi, ya. Nampak, ya. Itu kaitan qabdah, mungkin dengan doa ataupun munajat, ahli keluarga kita, anak kita yang soleh, ya. Mungkin lebih 40 orang, ya. Sebab 40 orang mukmin ni, 40 orang yang beriman ni berdoa menyamai seorang wali makbul, ya. Doa wali Allah ni makbul, ya. Sebab itu timbulnya baca Yasin 40 orang tu, ya. Baca Yasin 40 orang, minta hajat didoakan, ya. 40 orang ni, jika orang ni semuanya orang baik-baik, insya-Allah, ya, doa 40 orang ini menyamai, ya, seorang wali, ya.
wali Allah ni makbul doa dia, ya. Ini. Jadi berkaitan dengan qabdah tadi ni, nampak saya ingat kita boleh faham dekat situlah, kaitan dengan qabdah tadi ni, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini terpulang bila kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam tilikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bila Allah tilik-tilik, oh ada doa daripada anak-anak yang soleh, mungkin Allah Taala sampaikan hajat kita tu, berubah pelaksanaan takdir kita tadi ni. Pelaksanaan qada ni maksudnya pelaksanaan takdir kita. Takdir yang telah ditentukan sejak azali tadi ni, kita koma, kita koma. Kemudian dengan barakah dalam semasa dalam tilikan Allah Subhanahu wa taala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala tadi, dalam tilikan Allah Subhanahu wa taala tadi, mungkin barakah, ada doa yang mustajab, balik kita sihat, sedar kita daripada koma, sihat pula kita balik semula, alhamdulillah. Nampak ini itu terpulang, terpulang kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin itu berkaitan dengan ta'alluq yang kita dah kupas daripada minggu lepas, ta'alluq sifat kudurat tadi. Yang pertama apa? Saluhi qadim, sama ada patut ataupun tidak yang ditentukan sejak azali. Kemudian ada qabdah, kemudian tanjizi hadis, dia punya pelaksanaan dia. Kalau contoh tadi, kita pelaksanaan kita lahir ke dunia, bila kita lahir itulah, itu tanjizi hadis lah tu, zahir kita ke dunia, daripada zahir ke dunia tadi, kita hidup, berlaku lagi ta'alluq kudrat Allah Subhanahu wa taala tadi. Kita masih dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala sampailah kita meninggal dunia, dalam tempoh itu kita adalah dalam tilikan, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu pulang pada Allah Taala lah. Nah, sama ada nak jadikan kita ni orang yang berjaya, orang yang gagal, ketentuan dah dibuat dah, tetapi kita tak tahu, sebab itu kita kena wajib berusaha, saya pun tak tahu, naik pangkat pula, ke Putrajaya 25 hari bulan ni lapor diri, penentuan dia, ta'alluq saluhi qadim tadi dah berlaku sejak azali lagi, sejak azali lagi dah berlaku dah, tanjizi hadisnya berlaku waktu saya lapor diri nantilah, 25 hari bulan nanti, itu begitu. Itu maknanya kita pun tak tahu, kita pun tak tahu untunglah. Itu dalam qabdah Allah Subhanahu, dalam tilikan Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita hidup ni, sama ada Allah Taala nak jadikan kita orang yang baik, orang yang jahat, orang yang berjaya, kadar rezeki kita banyak mana, isteri kita siapa, berapa orang anak kita, ini dalam telah ditentukan sejak azali lagi, cuma kita ni bila sebut dalam qabdah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kita pun tak tahu dulu ni takdir kita macam mana, berapa lama lagi kita nak hidup, kita pun tak tahu, sampai bila jangka hayat kita pun tak tahu, tak tahu. Yang mustahak kita ikhtiar, ikhtiar usahalah, maksudnya nak jadi kaya, kerjalah, berusahalah mencari rezeki, nak berjaya dalam hidup, nak apa lagi, nak dapat rumah besar, nak dapat hidup yang selesa, kita usaha dan ikhtiar lah, tapi
bila Allah Ta'ala takdirkan, bila Allah Ta'ala takdirkan sekejap ya. Bila Allah Ta'ala takdirkan seseorang hamba itu hidup susah, dia ikhtiar macam mana pun, ya, dia dah berusaha dah, ya. Dia dah berusaha dah, ya. Tetapi hidup dia tetap susah. Itu dah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah, nak buat macam mana, ya. Orang hari ni, ya, hari ni orang ada yang berkahwin, berpisah, ya, yang meninggal dunia, ya. Semua perkara ni sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jika sekuat mana pun, ya, sekuat mana ataupun sehabis baik mana pun, contohlah, ya, ini wal-iyazubillah lah, ya, katalah kita ditimpa penyakit lah, ya, ditimpa penyakit lah, contoh, ya. Kita berusaha untuk berubat, ya, berjumpa doktor, mendapatkan rawatan pakar dalam negara, luar negara, ya. Tetapi jika Allah takdirkan kepada kita penyakit kita tu gagal disembuhkan, itu adalah ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah takdirkan kepada kita sejak azali lagi, ya. Mungkin ada orang yang bila dia berusaha berubat, berikhtiar ke sana kemari, alhamdulillah, ya, Allah Ta'ala sembuhkan dia, ya, setelah dia berusaha mungkin sebulan. Ada yang orang berusaha bertahun-tahun, ya, baru sihat balik, ya, ada, ya. Ini semua dalam tilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak faham qabdah tadi ni, ya. Ini terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita, tanggungjawab kita sebagai hamba, sebagai makhluk ni, kita berusaha sajalah, ya, berusaha sahaja, tetapi kita berusaha sebaik mungkinlah, ya, sehabis baik yang kita mampu. Selepas itu kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita tak tahu takdir kita, ya, tak tahu takdir kita, yang mustahak kita berusaha, ya. Jadi itu panjang pula, ya, jadinya, ya, berkaitan dengan ta'alluq tadi ni, ya, ta'alluq sifat qudrat, ya. Pada malam ni dari kanak pukul 9 dah rupanya, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, dalam kuliah yang lepas ni kita sampai muka surat 121 kan, dah selesai, dan juga kita dah masuk muka surat 122, alam barzah, ya, yang saya sebut, ingat. Jadi daripada masuk alam barzah ni pun kita masuk balik dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanjizi hadisnya tadi, kita ditakdirkan meninggal dunia, contohlah 1/1 tahun 2030, contohnya lah. Ada seorang hamba Allah ni dia meninggal 1/1 tahun 2030. Itu tanjizi hadisnya, 1/1 2030 nanti berlakulah kematian si fulan bin si fulan ni. Kemudian dia masuk alam barzah, dikebumikan, masuk alam barzah. Masuk alam barzah sampai nak dibangkitkan di alam mahsyar nanti ni, dibangkitkan balik hari kiamat nanti, masih juga dalam peringkat qabdah tadi balik, dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hiduplah dalam alam barzah. Jadi hidup dalam alam barzah ni saya dah kongsikan dalam kuliah yang lepas, dalam kuasa genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada kita dalam alam barzah ini hidup kita bahagia ataupun derita, azab sengsara ataupun diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kubur, ya.
Ni sekali lagi, bila sebut dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah cerita dah, berkaitan dengan orang yang diazab ataupun disiksa dalam kubur, kemudian dilepaskan daripada siksa kubur dengan sebab-sebab yang tertentu, dengan doa anak yang soleh, dengan barakah zikir 70,000, dan berbagai-bagai. Ini atas kehendak, kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ta'alluq qabdah Allah Taala tadi, dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni terpulanglah, yang mustahak kita, ni mustahak lah, mudah-mudahan kita meninggalkan zuriat yang soleh, anak yang soleh yang boleh mendoakan kita nanti di alam barzakh. Itu habis berkaitan dengan ta'alluq sifat qudurat. Jadi sepatutnya kita malam ni menyentuh berkaitan dengan ta'alluq sifat iradat. Sifat iradat ini dia ada sedikit perbezaan. Ta'alluq sifat iradat ni ada sedikit perbezaan dengan kudurat tadi. Kita baca sikit, insya-Allah. Dah pukul 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ke surat 122. Ta'alluq iradat. Setelah kita memahami ta'alluq sifat qudrat, maka kita perlu memahami juga segala ta'alluq bagi sifat iradat. Secara umum, ta'alluq sifat iradat ini terbahagi kepada 3 bahagian. Ta'alluq saluhi qadim, patut dan layak sejak azali. Ta'alluq tanjizi qadim, pelaksanaan yang dahulu. Dan ta'alluq tanjizi hadis, pelaksanaan yang baru. Jadi oleh kerana dah pukul 9 lebih, ingat kita berhenti di situ dulu. Nanti insya-Allah minggu hadapan kita sambung. Nak bahas ni panjang sebagaimana yang Puan Latifah sebut tadi, agak sukar kita nak faham insya-Allah. Kita baca pelan-pelan nanti. Jadi kita huraikan satu persatu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman kepada saya dan juga hadirin hadirat sekalian. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon banyak-banyak maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Datuk buka soalan ke? Boleh kalau nak tanya satu soalan, 2 soalan. Jemaah dipersilakan jika ada soalan. Assalamualaikum. Siapa yang bertanya ni? Khalijah atau Azrina? Ya, sila. Puan Khalijah, sila. Maksud tanjizi hadis ni, pelaksanaan yang baru ni maksud benda yang akan datang ke? Kejadian sebenar maksudnya itu, Puan Khalijah, dan contoh tadi saya sebut tadi tentang penciptaan seseorang manusia lah, dia lahir 1/1 tahun 70 contohnya, Tanjizi saluhi qadimnya, penentuannya nak lahir 1/1 tahun 70 tadi ni berlaku bila? Sejak azali dulu lagi. Tanjizi hadis, kejadian sebenarnya berlaku bila? 1/1 tahun 70, waktu dia zahir ke dunia. Itu maksudnya. Tanjizi hadis. Tanjizi ni apa maksud dia? Tanjiz ni bahasa Arab, pelaksanaan maksudnya. Yang baru, yang sebenarlah, waktu yang kejadian sebenar yang baru berlaku tu. Bukan yang akan datang. Akan datang ni lain pula. Akan datang ni contohnya, si Fulan ini akan meninggal dunia 1/1 tahun 2050 contohnya.
Jadi tanjizi hadisnya nanti berlaku pada 1/1/2050. Boleh faham ya? Itu pelaksanaan sebenar dia. Yang soluhi qadimnya yang ditentukan sejak bila? Sejak azali tadi, iaitu soluhi qadimnya sejak azali dah ditentukan dia mati bila. Tanjizi hadisnya berlaku bila? Nanti kalau ditakdirkan dia meninggal 1/1 tahun 2050, itulah tanjizi hadisnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Kamu ada soalan lain ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila. Minta maaf, saya nak tahu Datuk rujuk kitab apa ya? Ya? Sebab dekat poster tak ada, tak ada. Oh, kitab ya. Minta maaf ni kitab dia. Syarah Matan Ummul Barahin. Kitab ini dijual oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan, ya. Syarah yang disyarah oleh Dr. Yusri Mazlan bersama rakan-rakan beliau, ya. Dr. Yusri Mazlan ni itu sekarang ni imam besar lah di Masjid Negeri Sembilan. Beliau ni seorang tokoh ulama muda lah di Negeri Sembilan, ya, yang mahir dalam ilmu tauhid, ya. Dr. Yusri Mazlan dan juga rakan-rakan beliau, ya. Dia ada dua jilid ni puan. Okey. Kalau nak order boleh buka laman web Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Situ boleh order dekat situ, ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Datuk. Yang kedua, malam ni saya rasa ni guru ketiga saya belajar sifat 20. Dan insyaAllah ni azam ni saya nak follow betul-betul pengajian dengan Datuk. Sebab malam ni saya nampak sifat 20 ni punca saya bukan agak lah, memang susah faham nak hadam tu berbanding dengan pengajian lain. Sebab dia banyak menggunakan kalimah Arab. So bila Datuk banyak translatekan ke bahasa Melayu, saya dah jumpa malam ni keyword dia, saya kena banyak translatekan ke bahasa Melayu untuk saya lebih faham word-word yang ada dalam pengajian ni lah, insyaAllah. Terima kasih banyak Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan kami istiqamah, insyaAllah. Amin insyaAllah, ya. Okey, insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Terima kasih atas perhatian semua, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala bukakan kefahaman pada kita, insyaAllah. Saya baca doa dulu ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونزلنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya pulang balik pada pengurusi majlis, sila. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah. Kita telah bersama-sama Yang Amat Arif Datuk bagi kuliah maghrib kita malam ini. InsyaAllah sebagaimana doa Datuk tadi, semoga doa tersebut akan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dikurniakan dengan kefahaman ilmu bagi meneguhkan tauhid dalam diri kita, insyaAllah. Amin. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama-sama kita berkongsi ilmu pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama Datuk lagi pada malam esok. InsyaAllah. Seterusnya kita akan bersama lagi dalam kuliah Isyak. Selepas ini 9 suku malam bersama Ustaz Meja Muhammad Naim, insyaAllah. Bagi menutup majlis, dipersilakan Yang Amat Arif untuk membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan terima kasih Datuk atas doa tersebut. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mohon izin